A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi tadabbur harian, setiap hari satu muka surat. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 194 daripada surah At-Taubah ayat 41 hingga ayat 47. Kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah kalau ada peluang, kalau ada kesesuaian, boleh buka mushaf insya-Allah untuk kita melihat sama-sama apakah saranan-saranan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita di dalam muka surat 194 kita pada kali ini. Alhamdulillah, yang pertama sekali terima kasih yang saya ucapkan kepada sahabat yang telah memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama muka surat 194 daripada surah Taubah ayat 41 hingga 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya tak ada bismillah, minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Alhamdulillah, saya baru saja membacakan tadi, jadi minta maaf tadi sekali lagi kerana sepatutnya kita tak baca bismillah sebagaimana yang disarankan yang kita sebutkan sebelum daripada ni. Apabila membaca ayat-ayat daripada pada permulaan Taubah, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh, dan pertengahan surah Taubah ada ulama kata harus, tapi ada ulama kata makruh. Jadi kita ambil pandangan yang tu, iaitu kita tak perlu baca bismillah pada mana-mana ayat daripada surah Taubah, tapi kalau terbaca taklah menjadi haram sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama, tapi eloknya tak dibaca. Hari ini kita muka surat 194, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Sebelum daripada ni ayat muka surat 193 kita telah bacakan, iaitu beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan betapa Allah Taala ni sangat-sangat menegur kita semua. Kenapa? Sebahagian daripada kamu ni rasa malas untuk berjihad di jalan Allah. Kenapa malas untuk berangkat, untuk melakukan usaha di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Taala telah tegur kita, dan dalam ayat yang terakhir yang kita baca semalam, iaitu Allah Taala berkata, kalau kamu tak tolong Muhammad, tak tolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya, iaitu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada dalam gua bersama dengan Abu Bakar, iaitu gua Tur. Jadi hari ini kita akan tengok ayat 41 ni. Allah Subhanahu wa taala berkata, infiru khifafan wa thiqalan, hendaklah kamu berangkat, maknanya hendaklah kamu turut bersama, hendaklah kamu menyertai, sama ada khifafan wa thiqala. Terjemahannya ialah ringan dan juga berat. Khifaf ringan, thiqal makna berat. Jadi ulama-ulama banyak mengeksplainkan tentang apa maksud khifaf dan juga thiqal ni. Kesimpulan daripada ni, ada ulama kata tua dan muda, ada yang kata lemah, qawi maknanya kuat dan juga lemah, ada yang katanya kaya dan juga miskin, ada yang kata syabab dan juga syuyukh, iaitu muda dan juga tua. Jadi akhirnya disimpulkan oleh tafsir Ar-Wasid dalam Al-Azhar, terbitan Al-Azhar, dia sebutkan bahawa termasuk dalam kata-kata khifafan wa thiqala ini ialah semua sekali perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tu. Tak kira lah orang tu muda tua ke, lemah kuat ke, ataupun dan sebagainya, kecuali lah orang-orang yang diberi keuzuran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain yang akan datang, yang akan kita bacakan nanti, iaitu kepada orang lemah itu dibenarkan untuk tidak menyertai. Tetapi untuk orang-orang biasa yang seperti kita ni, dalam keadaan biasa, yang tak sakit, yang tak uzur, yang tak apa ni, sebenarnya adalah tertakluklah kepada ayat ni kan. Sepatutnya kita rasa bahawa ayat ni ditujukan kepada kita semua. Allah Ta'ala kata infiru, berangkatlah kamu, maknanya
Kalau kita sekarang bukan berangkat ke medan perang lah, tapi keadaan kita sekarang ni ialah sepatutnya kita ini berusahalah untuk melakukan apa-apa saja di jalan Allah, menyertai perjuangan Islam, menyertai apa-apa saja yang kita patut lakukan, yang boleh kita sepatutnya lakukan untuk mengembangkan Islam ni, sama ada dalam keadaan apa saja keadaan kita, lemah dan juga berat dan sebagainya. Wajahidu bi amwalikum, dan kepada Allah Ta'ala kata, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta kamu, bi amwal, dan juga wa anfusikum fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya harta dan juga jiwa, dia sebut situ wa anfusikum, maknanya bukan salah satu bukan maknanya kalau saya dah bagi harta dah, tak apalah, saya sendiri saya reserve. Tak. Kalau orang tu ada harta, dia gunakan hartanya. Orang tu badannya sehat, ada kekuatan pemikiran, ada boleh memberikan sahamnya, dia mesti memberikan saham dengan dirinya, waktu dia dan segalanya. Itulah maknanya bi amwalikum wa anfusikum. Tak boleh salah satu. Dzalikum khairul lakum. Allah Ta'ala kata itu adalah lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tu mengetahui. Jadi mengenai ayat ini, bila Allah Ta'ala sebut infiru, maknanya adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi adakah suruhan ini suruhan wajib ke, sunat ke, ataupun fardu kifayah ke dan sebagainya? Ulama-ulama telah menjelaskan perkara ini kan. Dalam apa-apa keadaan pun al-aslu, asalnya adalah bukan ialah satu kewajipan, dan kewajipan itu adalah fardu ain asalnya kan. Tetapi berdasarlah keadaan, kemungkinan dia berubah menjadi fardu kifayah dan kemudian menjadi sunat dan sebagainya. Itu adalah pendetailan yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi secara umumnya dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan di mana Islam ni sangat-sangat perlu, dan semua orang boleh buat kerja kan, di mana apa Islam ni ditekan, Islam ni ditindas, banyak tantangan Islam telah dirampas, telah diubah, ramai orang Islam telah dimurtadkan, ramai orang Islam telah diubahkan daripada berpegang kuat kepada agama, kepada tinggalkan agama, dan macam-macam sekarang ni kan. Ramai lagi orang yang tak tahu tentang Islam. Maka ulama-ulama mengatakan semua orang sepatutnya adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menyertai, untuk berusaha, walaupun mengikut kata kemampuan mereka masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kita sendiri tidaklah boleh berdalih nak kata saya tak mampu dan sebagainya, sedangkan kita mampu buat perkara-perkara yang lain. Tapi kenapa kita ni tidak mampu, tak mau buat benda-benda yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Seterusnya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menyebutkan cerita selepas itu ayat 42 kan, iaitu cerita tentang yang berlaku di zaman Nabi SAW, iaitu setengah-setengah daripada orang-orang munafik kan. Jadi banyak cerita di bawah ni, ayat 42, 43, 44, 45 dan seterusnya. Dalam muka surat ni Allah Ta'ala ceritakan tentang sikap orang munafik semasa zaman Nabi SAW. Tapi kita fahamkan bahawa ayat Quran ni bukanlah ditujukan untuk orang munafik sahaja, bukan dituju untuk sekelompok manusia, tapi kelompok semua. Allah Ta'ala bila sebutkan perkara ni, sebagai sama juga apabila Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang Yahudi dalam Quran ni, Allah Ta'ala ceritakan tentang perangai orang-orang Kristian dalam ayat Quran ni. Bukanlah bermakna bahawa ayat Quran ni untuk mereka. Ayat Quran tu memanglah untuk diceritakan tentang mereka, apa yang berlaku semasa zaman Nabi. Tetapi ia adalah untuk kita, untuk orang yang beriman, bukan untuk mereka. Sebab mereka tak baca Quran. Quran bukan kitab panduan mereka pun. Tapi Allah Ta'ala ceritakan tentang mereka supaya kita ni berjaga-jaga, kita ni beringat, supaya kita ni tak melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, oleh Bani Israel dan sebagainya. Begitu juga tentang orang munafik ni. Allah Ta'ala ceritakan tentang orang munafik. Orang munafik kalau ikutnya yang clear zaman dulu zaman Nabi SAW. Tapi zaman kita ni kita tak tahulah siapa munafik kan. Perangai itu ada. Jadi Allah SWT akan ceritakan kepada kita dalam ayat-ayat ni tentang perangai mereka, supaya kita ni jangan jadi berperangai seperti itu. Jadi Allah SWT sebutkan dalam ayat 42 ni, Allah Ta'ala kata, "Lau kana 'aradan qariba", kalaulah barang yang nak dicapai itu qariba, dekat, maksudnya ialah mudah dicapai, mudah didapati. Maknanya kalaulah hasil, kita katakan hasil hasil usaha kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mudah didapati, ataupun wasafaran qasida, dan juga safar, perjalanan tu dekat. Qasida tu makna tak jauh, taklah jauh qasida bukanlah dekat sangat, tapi qasida ni maksud wasata maknanya. Jadi kalaulah perjalanan tak berapa jauh dan kemudian barang yang didapati itu mudah nak dicapai, Nabi kata, Allah SWT kata, "Lattaba'uk", nescaya mereka akan mengikut kamu wahai Muhammad. Kemudian walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tetapi perkara ni sangat jauh. Dia kata ba'udat, jauh, alaihim asyuqqah, syuqqah ni maknanya susah kan. Jadi oleh kerana perjalanan ni jauh,
memakan masa, maka sebab itulah mereka ni tak nak ikut, iaitu dalam peperangan Tabuk asalnya kan. Tapi Allah Ta'ala ceritakan secara umum ini bahawa orang-orang yang ada sifat munafik ni pada mereka ni kan, mereka ni akan memilih-milih kan. Tengok kan, kalau mudah, benda tu mudah dicapai, benda tu dekat, mereka akan ikut. Tapi kalau benda ni susah, mereka tak nak. Jadi maknanya perjuangan dalam Islam ni pada hari ni memang, jadi kita ni tak boleh pilih kan, sama ada orang ni pilih susah lah, yang susah kita tak nak, yang mudah kita nak. Itu adalah merupakan sifat yang Allah Ta'ala gambarkan tentang orang munafik di zaman Nabi SAW. Apa mereka buat lagi? Mereka kata wasayahlifuna, Allah Ta'ala kata wasayahlifuna billah, mereka akan bersumpah. Tengok tu, menggunakan nama Allah. Lau istata'na la kharajna, dia kata kalau kita mampu kita pergilah. Tengok, jadi ini juga perangai kan yang ditunjukkan oleh orang munafik zaman Nabi tu kan, orang munafik kan. Jadi mereka kata pula kan, kalau mudah kami akan pergi, kalau kami mampu pergi. Kemudian la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum, Allah Ta'ala kata mereka ni sebenarnya membinasakan mereka sendiri. Apa yang mereka buat tu, perangai mereka tu adalah sebenarnya lah bukannya membinasakan Nabi, bukan membinasakan umat Islam, tapi membinasakan diri mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu innahum lakazibun, Allah tahu bahawa mereka sebenarnya adalah penipu, lakazib ya, dalam kata-kata mereka tu. Jadi mereka ni tak nak pergi berperang lah, macam-macam mereka ni minta izin sebenarnya kepada Nabi tu, mereka pergi kepada Nabi. Ini perangai orang-orang munafik yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat ni. Jadi kita kata alasan-alasan yang diutarakan oleh orang-orang munafik ni kan, inilah yang kadang-kadang ada berlaku kepada umat Islam lah kan, kadang-kadang berlaku kepada kita, kadang-kadang ada perasaan-perasaan macam ni kan. Jadi iaitu nak bersumpah lah, ataupun pergilah Allah kata lau istata'na la kharajna ma'akum, kalau ma'akum maknanya bersama dengan kamu. Jadi pada sekarang ni tak adalah Nabi kan, kami akan keluar bersama kamu. Mana ada Nabi dah sekarang pada hari ni kan. Jadi yang ada pada hari ni ialah wakil-wakil, iaitu orang-orang yang mengajak kepada Islam. Jadi kalau ada dalam perasaan kita ni, kita kata kalau aku mampu aku pergilah, cerita macam tu, sedangkan kita tahu bahawa kita sebenarnya mampu, itu adalah merupakan sifat-sifat yang Allah Ta'ala cela di dalam ayat ini. Seterusnya kita tengok ayat 43 ayat 43 daripada muka surat 194 insya-Allah, iaitu Allah SWT kata afallah. Sekarang ini apabila mereka ni meminta izin kepada Nabi SAW supaya mereka ni dibenarkan dalam peperangan Tabuk. Kita cerita sikit peperangan Tabuk ni. Dalam peperangan Tabuk ni ada beberapa golongan yang tidak pergi mengikut Nabi SAW ke Tabuk. Peperangan Tabuk ni adalah satu peperangan yang sukar yang kita sebut sebelum daripada ni. Sukar kenapa jauh, yang keduanya pada musim tu panas, musim panas di Arab ni, tanah Arab ni, dengan padang pasir yang tak ada air di tengah jalan ni kan, bukan ada paip air, bukan naik bas yang beraircon ni naik unta, naik kuda, berjalan tengah-tengah panas tu kan pula itulah yang diceritakan oleh setengah sahabat tu kan, kaki-kaki mereka ni kasut hancur kan, kasut bukan apa, mereka balutkan dengan kain-kain kan. Jadi kemudian musim nak berbuah pula pada masa tu kan, musim buah, maknanya dari segi ekonomi kalau tinggalkan buah tu. Kemudian yang keempat pula itu, tentera yang nak dihadapi itu bukan tentera biasa, kuasa besar dunia pada masa tu, iaitu Rom. Rom ni tak adalah Rom paling power pada masa tu kan, atas dunia pada masa tu. Jadi nak hadapi Rom, kemudian musim panas, kemudian musim berbuah pula tu kan, kalau tinggalkan siapa nak ambil buah tu. Kemudian lagi ialah perjalanan tu jauh, tu paling jauh dalam sejarah Nabi kan, Tabuk lebih kurang 1000 lebih kilometer kan, kilometer dengan berjalan kaki. Jadi imagine lah kan, 1000 kilometer, bukannya 10 km, 1000 lebih kilometer, lebih kurang Jadi itu perjalanan yang kita tengok mana perjalanan yang bengkok-bengkok tu dengan padang pasir tu. Jadi oleh kerana itulah, maka ada di kalangan orang-orang munafik ni pun start lah minta izin kepada Nabi SAW untuk tidak pergi. Jadi orang ni minta izin, kami tak pergi, saya ada masalah macam-macam lah orang-orang ni kan, dan kebanyakan mereka adalah orang munafik. Terdapat di dalam sirah diceritakan ada terdapat 4 golongan orang yang tak ikut pada masa tu. Yang pertama sekali ialah orang-orang yang memang diizinkan oleh Nabi, sebab Nabi nak suruh mereka ni jaga Madinah, adalah kan, seperti Sayyidina Ali, Abdullah bin Umi Maktum, orang-orang yang tertentu yang telah disuruh oleh Nabi SAW untuk jaga Madinah. Yang kedua ni orang-orang yang uzur,
yang memang sakit, orang-orang yang ada masalah kan, kesihatan dan sebagainya. Jadi Nabi ni tak berizin kepada mereka, tak pergi tak apa. Itu dia panggil ma'zurun. Yang ketiganya ialah golongan orang Islam yang mana sebenarnya tak ada alasan. Mereka ni sikit saja, berapa orang saja kan, dikatakan berapa belas orang saja. Jadi mereka ni tak ada alasan, tapi bila mereka ni tak pergi, jadi bila Nabi ni balik daripada Tabuk ni, peperangan tak terjadi kan, bila Nabi balik daripada Tabuk, jadi mereka ni datang memberitahu clear bahawa kami sebenarnya tak ada uzur, kami terserah kepada Nabi kan, Nabi nak buat apa kepada kami. Jadi mereka ni ialah ada di antara mereka tu, iaitu grup-grup yang dipanggil Ka'ab bin Malik kan, yang akan kita ceritakan lah nanti dalam di hujung-hujung surah ini. Dan yang keduanya, satu lagi ialah golongan grup yang bersama dengan Abu Lubabah yang telah mengikat diri mereka di dalam di tiang masjid ni. Jadi satu grup lagi yang terakhir ialah orang munafik. Inilah cerita kan, orang munafik satu grup ni yang pada masa tu agak ramai juga. Dikatakan jumlah mereka ni adalah dalam tak sampai 80 orang, tapi maknanya diceritakan bahawa mereka ni memberi banyak alasan. Bila mereka ni memberi banyak alasan kan, sebelum Nabi pergi mereka dah minta izin, Nabi dah beri izin kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau ikutnya ialah sepatutnya Nabi tidak memberi izin kepada mereka, tapi ijtihad Nabi kan, itu adalah ijtihad Nabi. Nabi tidak menunggu wahyu dikatakan pada masa tu, dan Nabi beri izin kepada mereka. Jadi keputusan yang dibuat oleh Nabi dalam perkara ni yang besar ni tanpa menunggu wahyu ni ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah satu dosa, sebab Nabi SAW tak buat dosa kan, tapi satu perkara yang pemilihan yang kurang betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur, disebutkan oleh ulama-ulama tafsir berkenaan ini. Ada dua perkara yang Nabi SAW ditegur. Yang pertama sekali dalam masalah tawanan perang Badar, yang telah kita tahu sebelum daripada ni, iaitu yang berlaku pada tahun yang kedua di dalam surah Anfal yang telah kita baca sebelum daripada ni. Perkara yang kedua ialah perkara ni, iaitu dalam isu memberi kemaafan. Sebab itulah Allah Ta'ala pun sebutlah sini afallahu anka. Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan afallah, bukan disebut dulu perbuatan yang Allah Ta'ala tegur tu, tapi Allah Ta'ala sebut afallahu anka. Ulama kata didahului perkara ni, didahului sebutan afallahu anka ni adalah untuk menunjukkan bagaimana lutf Allah Subhanahu Wa Taala, makna lemah lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afallahu anka, Allah Taala memberi kemaafan kepada engkau wahai Muhammad, lima azinta lahum, kerana apa? Kerana kamu telah memberi izin kepada mereka, lahum, hatta yatabayyan, sebab sepatutnya kamu ni menunggu dulu, yatabayyan lakal lazina sadaku, biar jelas dulu mereka ni betul ke tak betul, barulah beri izin. Wa ta'lamal kazibin, dan ketika kamu dah tahu mana penipu, mana benar, barulah kamu beri izin. Tapi Nabi SAW pada masa tu cepat memberi izin kepada mereka kan, apabila mereka ni minta kan, sebab Nabi SAW hanya berhukum kepada yang zahir kan. Jadi Allah Ta'ala tegur ni kan, mereka tak pergi ni, sedangkan Allah Ta'ala tahu bahawa mereka ni adalah penipu, tapi Nabi SAW tak tahu kan. Seterusnya dalam ayat 44 kita tengok kan, la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 44 ni, iaitu Allah Taala kata, Allah Taala beritahu, iaitu la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, mereka ini tidak akan meminta izin kepada kamu. Jadi tengok Allah Ta'ala sebutkan, maknanya kalau mereka orang yang beriman betul-betul, dia tak minta izin kepada Nabi SAW. Kalau mereka ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, mereka ni tidak minta izin an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk tidak berjihad dengan harta dan juga dengan diri mereka. Hanyalah orang-orang yang Allah Ta'ala sebut selepas daripada ni, iaitu orang yang buat macam tu hanyalah orang-orang munafik saja, orang yang ada masalah saja kan, orang yang Allah Ta'ala kata dahsyatnya tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dia akan benar, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan berebut-rebut untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tengok sebagaimana kita cerita sebelum daripada ni, ramai sahabat-sahabat tu yang mana bila disebut saja nak pergi berperang, mereka ni sangat suka, sangat gembira, sebab ada yang bertanya kepada Nabi kan, manakah syurga. Jadi sampai dia kata dicampakkan kurma dia, kemudian dia kata bakhin, dia kenapa ni kamu cakap macam ni? Orang tanya dia kan, kena jawab dia kata, kerana aku rasa kalau aku makan kurma ni sampai habis, aku akan lambat masuk syurga.
sampai macam tu berebutnya mereka ni nak berjihad dan nak menuju kepada syahid ni. Jadi sebab itulah mereka ni kalau ada peperangan ke, ada jihad ke, ada apa ke, mereka ni berebut untuk pergi menyebarkan agama. Tak kira lah kan apa yang berlaku pada diri mereka, mereka tak fikir lah habis harta, habis jiwa ke, tak kisah kan. Tetapi yang takut ni, yang takut nak pergi ni ialah orang yang ada masalah. Jadi Allah SWT sebut sini, la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, mereka tak akan minta izin daripada kamu untuk tidak yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, tidak berjihad. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Ta'ala tahu siapa yang bertakwa, siapa yang benar, siapa yang tak benar lah maknanya. Jadi kemudian ayat 45 kita tengok Allah SWT kata, innama, sesungguhnya, yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang minta izin ni, minta izin maknanya minta izin dengan tipu lah tadi kan, tak minta izin dengan tipu tadi tu, yang tak ada sebab pun tapi mengada-ngadakan sebab tadi, sebenarnya adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dahsyat kita katakan, terus Allah Ta'ala sebutkan tidak beriman terus. Bukan maknanya kata orang yang ada penyakit dalam hati ke, ada masalah kan, sebenarnya kan kurang iman. Tak, Allah Ta'ala sebut tu la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau ikut ayat Quran lah walaupun banyak terjemahan ada yang kata maknanya maksudnya tidak sempurna iman dan sebagainya kan, tapi maknanya sini ialah Allah Ta'ala direct sebut tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat. Wartabat, mereka tu irtabat maknanya ragu-ragu, qulubuhum, hati mereka tu, maknanya sekali percaya sekali tak percaya, ragu-ragu. Jadi dalam iman dia tak boleh ragu-ragu. Iman tu sepenuh hati kan, 100% kita katakan. Kalau iman tu 99% keyakinan saya, tak boleh 99.99 pun tak boleh. Dia hendaklah sama ada 100% ataupun lebih lagi. Bertambah kan, iman yazid wa yanqus, iman tu bertambah maknanya lebih daripada 100 maknanya kan. Kalau yang kus tu bukan maknanya kurang daripada 100, tapi yang kus maknanya kurang sikit daripada 120 tu akan jadi 100 saja ke, macam tu. Kemudian wartabat, jadi Allah Ta'ala kata mereka ni ragu-ragu sebenarnya dengan iman. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka itu akan berterusan macam tu. Yataraddadun maknanya kesana kemari, itu yataraddadun. Jadi fi raibihim, dalam keadaan keraguan mereka tu. Mereka tu ragu lah macam tu lah, sekali macam ni, sekali macam ni, sekali percaya, sekali tak percaya, sekali percaya lebih, sekali kurang percaya, saya percaya. Jadi yataraddadun, dia kata, Allah Ta'ala katakan, sebutkan. Jadi ada beberapa sifat sini. Orang yang minta izin ni ialah tak beriman pada Allah, tak beriman pada hari akhirat, wartabat, dan juga yataraddadun. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ayat 46. Ayat 46 Allah Ta'ala kata, walau aradul khuruj, kalaulah, betul-betul ni Allah Ta'ala pun sebut tentang kita sebenarnya kan juga walau aradul khuruj, mereka, Allah Ta'ala sebut cerita pasal orang munafik ni, kalau lah mereka tu nak ingin khuruj, iaitu keluar ke jalan bersama dengan kamu tu, la'addu lahu uddah, nescaya mereka akan menyediakan persiapan. Uddah tu persiapan apa? Alatnya, senjatanya, makanan ke, apa-apalah bekalannya. Disebut oleh ulama itu al-alah waz-zad, dia kata dalam tafsir Jalalain. Jadi maknanya sini, kalaulah mereka ni benar-benar nak keluar, maknanya mereka dah get ready dah awal-awal, sebab dah beritahu lama kan tentang perang Tabuk ni sebenarnya kan. Nabi beritahu kan, kita akan keluar, siap dengan beritahu kan bila kita nak keluar dan sebagainya. Sepatutnya mereka dah get ready. Ini tak siap-siap tak siap tu maknanya apa? Makna tak ada keinginan. Kita pun pada hari ni kan macam tu juga sepatutnya, kenalah get ready selalu kan. Get ready apa? Untuk keluar, untuk get ready untuk melakukan amal ni. Jangan maknanya tak ready lagi lah, tak ready sebab apa? Sedangkan Islam ni meminta kita supaya get ready anytime. Bukannya baru tak siap lagi Allah. Tak, kita kena bersiap anytime. Untuk apa? Untuk melaksanakan dakwah, melaksanakan jihad, melaksanakan kerja-kerja Islam kan. Maknanya kan apa yang supaya apabila diminta tu kita dah keluar. Kalau orang katalah sebagai perumpamaan, letak semua everything tu tepi pintu dekat nak keluar kan. Maknanya tak panggil saya terus keluar, tak adalah kena beritahu lah, sepatutnya notice sebulan ke, even kita kata notice sehari pun kita tak perlu sepatutnya kan. Maknanya kita get ready lah kan. Sebagaimana kalau kita macam kata kita tunggu kawan kan, just tunggu kawan, tunggu di bawah kan. Kawan tu nak datang, dia akan ambil kita, contoh kan, kita tinggal di tingkat 10 kata kan, kawan tu akan datang anytime. Jadi kita get ready lah, takkanlah bila horn bagi bagi message, Allah tak ready lagi, minta maaf. Kenapa tak ready? Dah beritahu kan nak datang pukul 10. So get ready lah sebelum pukul 10 kan. Contohnya macam itulah.
Jadi Allah SWT sebut sini, kalaulah mereka ni nak, kata nescaya mereka ni dah bersedia, la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum. Allah Ta'ala kata, tapi Allah Ta'ala benci kepada apa? Kepada imbi'as tu. Imbi'as tu maknanya ialah pemergian mereka, gitu kan. Jadi Allah Ta'ala memang tak suka pemergian, memang. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala buat mereka macam tu kan. Jadi perbuatan mereka tu adalah merupakan tanda bahawa mereka tu adalah orang yang Allah Ta'ala tak suka untuk pergi. Fasabbatahum, sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan mereka itu jadi malas. Jadi malas maknanya malas nak pergi. Jadi malas nak pergi tu sebenarnya bagus untuk orang beriman kan, untuk orang beriman kan. Sebab apa? Kalau mereka pergi, Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu kan, waqila qa'udu ma'al qa'idin, dan mereka ini berkata kan, berkata, waqila dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, duduklah kamu bersama dengan orang duduk. Dikatakan, kata-kata ni waqila qa'udu ni, siapa yang berkata ni? Ada satu pendapat ulama kata, kata-kata ini adalah kata-kata Nabi SAW, iaitu Nabi berkata kepada mereka, tak apalah, duduklah bersama-sama orang yang tak pergi. Qa'idin tu maksudnya orang yang duduk, iaitu orang yang tak pergi. Ada satu pendapat kata, dalam tafsir dia kata waqila qa'udu ma'al qa'idin ni, orang yang berkata ni adalah sesama mereka akan berkata sama mereka, tak apalah, duduklah, duduk, tak perlu pergilah, gitu. Kemudian ayat 47 Allah Subhanahu Wa Taala kata, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Allah Ta'ala kita sebut tadi kan, dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala menjadikan mereka ni memalaskan mereka. Jadi mereka pun tak pergi. Jadi tak pergi itu bagus tak bagus? Sebenarnya tak pergi itu adalah bagus untuk orang Islam. Kenapa? Allah Ta'ala kata, kalau mereka keluar bersama dengan kamu, fikum, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Mereka ni tak tambahkan apa-apa, melainkan khabala. Khabala ni makna fasada, melainkan kerosakan je. Kalau mereka pergi ni buat spoil je. Kalau pergi pun kita katakan buat rosak je kan, illa khabala. Kenapa? Wala awda'u khilalakum, kalau mereka pergi ni, nescaya mereka ni akan meletakkan di celah-celah kamu. Maksudnya apa? Iaitu akan menyebabkan berlakunya, mereka ni suka kutuk orang ni, memecah belah kan, gitu. Jadi mereka, Allah Ta'ala kata, wala awda'u khilalakum, mereka ni akan nescaya akan buat perkara-perkara yang menyebabkan kamu ni tak ngam antara satu sama lain. Adalah tu wala awda'u khilalakum, di celah-celah kamu. Dalam ulama tafsir kata, dalam jalan lain dia kata, dengan melakukan an-namimah, pergi ke sana, berjumpa orang ni, kata macam ni kan, menyebabkan sama-sama kamu ni jadi tak ada masalah. Itu kalau mereka ada. Jadi ia berunakumul fitnah, Allah Ta'ala kata, mereka ni kerja mereka ni, kalau pergi pun mereka buat apa? Iaitu akan cari pasal yang akan buat masalah, iaitu apa? Akan menjadi kamu ni bergaduh di antara. Al-fitnah itu makna pergaduhan, maksudnya al-adawah. Ya berunakum al-fitnah, maka akan memujukkan perbalahan sesama kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa fiikum samma'una lahum, masalahnya di kalangan orang Islam di sendiri ni ada orang yang nanti akan mendengar cakap mereka tu. Sebab semua orang Islam tak semualah okey kan, maknanya full, maknanya apa-apa kalau orang munafik, kalau siapa-siapa cakap pun akan tak dengar. Ada di kalangan mereka ni yang akan mendengar. Jadi di kalangan kita pun macam tu juga kan, akan adalah nanti akan terpikat ke kan, bila orang dah cerita banyak kan dalam Facebook, dalam apa kan, dia pun dia tengok media sosial, dia pun terpengaruh dengan ni kan, macam-macam lah terpengaruh ni. Siapa yang mengadakan tu? Yang mengadakan itu orang-orang munafik, orang-orang yang berperangai munafik, minta maaf kan, bukan orang munafik. Sebab kita tak tahu kan siapa munafik tak munafik kan, tapi perangai orang munafik itu yang mengada memecah belah kan umat Islam ni di antara satu sama lain, itu adalah merupakan perangai-perangai munafik yang akan berlaku sampai bila-bila. Dan di kalangan kita masalahnya ada orang samma'un wa fikum samma'un lahum, orang-orang yang akan mendengar cakap mereka tu. Allah wallahu alimun bizzalimin, Allah Ta'ala kata dia tahu siapa yang zalim, siapa yang tak zalim. Jadi setakat itulah saja insya-Allah hari ini. Moga-moga kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembacaan kita hari ini, dengan usaha kita, dengan memberikan masa 30 minit ini. Moga-moga kita akan dapat sedikit kefahaman untuk panduan kita dalam hidup kita, dalam perjuangan kita, dalam usaha kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah
untuk sharekan link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka mendapat manfaat daripada apa yang kita buat, dan juga jangan lupa untuk like insya-Allah dan juga follow insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.